Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik 6.2 pada muka surat 128 dalam buku teks. Okey, yang bertajuk fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, seperti yang kita tahu, yang boleh menyebabkan manusia itu bergerak adalah sistem rangka dan juga otot. Maksudnya, kedua-dua benda ni, sistem rangka dan otot berfungsi, memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergerakan manusia. Sebab itulah kita boleh mengangkat barang, kita boleh membengkokkan lengan, kita boleh meluruskan kaki sebab adanya, sebab dibantu oleh sistem rangka dan juga otot. Okey, yang kita sebut otot ni kan, apa yang dimaksudkan dengan otot? Okey, otot ni dia tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Otot ni juga dia bergerak secara antagonis. Maksud antagonis kat sini dia bergerak secara berlawanan. Contoh dia otot biceps dan otot triceps dekat lengan kita. Okey, cuba awak lihat gambar rajah tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan otot berantagonis ni? Okey, awak cuba lihat dekat gambar rajah yang membengkokkan lengan. Okey, bila kita membengkokkan lengan, otot biceps kita akan mengecut, manakala otot triceps kita akan mengendur. Manakala kalau kita luruskan tangan balik, otot biceps kita akan mengendur dan otot triceps kita akan mengecut. Maksudnya, kan otot tadi dia gentian yang selari antara satu sama lain kan, tapi pergerakan dia tu berlawanan. Satu akan mengecut, satu lagi akan mengendur. Disebabkan pergerakan otot-otot inilah yang membuatkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang. Yang seterusnya ialah sendi. Okey, kalau ada tulang, maksudnya mestilah ada sendi. Ingat tak yang kita belajar minggu lepas? Ada sendi kan, kita belajar tentang bahagian-bahagian tulang yang mana dia bersendi. Okey, sendi ni dia adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang dalam badan kita. Okey, contohnya yang kita belajar minggu lepas apa? Okey, contohnya cikgu bagi contoh sendi ni yang kita belajar minggu lepas. Contohnya tulang metacarpus dan bersendi dengan tulang phalanx. Maksudnya tulang yang dekat tapak tangan ni dia bersendi dengan tulang phalanx yang membentuk jari. Itu maksudnya sendi. Maksudnya dia pertemuan dua ataupun lebih tulang dalam rangka. Okey, sendi ni dia terbahagi kepada dua. Satu, sendi bergerak. Satu lagi adalah sendi yang tak bergerak. Okey, sendi bergerak ni adalah sendi yang membenarkan anggota badan kita bergerak. Contohnya sendi ensel pada siku. Sebab itulah kita boleh pusing tangan kita. Kita boleh, tangan kita ni fleksibel sebab adanya sendi ensel dekat siku kita. Okey, contoh sendi yang tak bergerak pula adalah sendi pada tengkorak. Maksudnya sendi tu tak bergerak, dia statik je kat situ. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang ligamen. Okey, apa itu ligamen? Ligamen ni dia tisu yang menghubungkan dua tulang. Maksudnya, okey, lihat pada gambar rajah, yang color putih tu ialah ligamen. Nampak tak dia menggabungkan dua tulang? Okey, dia punya sifat dia ni, dia kenyal tapi dia kuat. Sebab itulah dia boleh dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Maksudnya, kalau tak ada ligamen ni, tak bolehlah tulang tu nak bergabung dengan, maksudnya kalau tak ada ligamen ni, tulang kita ni tak boleh nak bergerak sebab dia akan longgar. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang apa yang terdapat pada sendi kita. Macam mana sendi kita boleh bergerak. Kan sendi tadi dia menghubungkan dua tulang kan, dia yang mencantumkan dua tulang. Okey, kita lihat apa yang ada dekat sendi. Okey, lihat pada gambar rajah tersebut. Okey, satu kita ada tulang, kita ada otot dan kita ada juga tendon. Okey, lihat. Okey, yang pertama dekat sendi kita ni dia ada cecair synovial.
Maksudnya cecair sinovial ni dia berfungsi untuk melincinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Tahu kan tulang rawan? Okey. Cecair sinovial ni juga dia bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Sebab itulah kalau kita senang nak bergerak sebab ada cecair sinovial ni lah, dia bertindak sebagai pelincir. Kalau tak ada cecair sinovial ni susah, kita akan jadi sakit untuk bergerak. Contohnya pada lutut, kalau kurang cecair sinovial, sakit lutut lah, dia macam jadi haus. Lutut kita tu dia akan jadi haus, dia tak boleh nak bergerak dengan lancar, dengan licin. Okey, yang seterusnya adalah rawan. Rawan ni ataupun dikenali sebagai tulang rawan. Dia bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Okey, cuba lihat pada gambar rajah tersebut. Dia yang membentuk lengkungan putih pada tulang, atas sikit pada tulang. Okey, dia berfungsi sebagai cushion. Dan bila cushion ni kan dia macam untuk lindung lah terhadap sendi. Dia untuk mengurangkan geseran. Geseran antara apa? Geseran antara dua tulang tersebut. Okey, yang seterusnya adalah tendon. Pernah dengar tak tendon? Okey, tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Kan setengah orang ada cakap tendonnya bengkak, ada yang tendonnya putus. Selalunya kecederaan kepada atlet lah selalunya pasal benda ni. Okey, tendon ni dia terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Okey, kalau tadi ligamen dia kuat dan kenyal kan, tapi dia berbeza tau dengan tendon. Tendon ni dia kuat tapi dia punya sifat dia tu tak kenyal. Tahu tak kenyal tu macam mana? Kenyal tu macam liat. Okey, daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Maksudnya kan otot kita akan mengecut kan. Okey, maksudnya dia akan dipindahkan melalui tendon ni lah. Tendon ni lah yang berfungsi daripada otot ke tulang kita. Okey, kecederaan otot disebabkan pertama mempunyai otot yang lemah. Setengah orang tu memang dia ada otot yang lemah. Dan yang kedua, tiada aktiviti pemanasan ataupun stretching sebelum bersenam. Sebab itulah stretching ni dia sangatlah penting sebelum kita bersenam. Sebab tu sebelum masa PJ pentingkan tentang stretching ni ataupun pemanasan badan untuk mengelakkan kecederaan otot kita. Okey, yang ketiga, melakukan aktiviti berat setelah lama tidak bersenam. Contohnya bila kita berehat lama, dah lama tak bersenam dalam around 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba hari tu pergi jogging sampai 3 kilometer, memang akan sakit otot lepas tu, memang sakit sendi semua. Sebab tu lah bahaya. Kalau dah lama tak bersenam, dah lama tak buat aktiviti berat, kalau teringin nak bersenam, mulakan dengan jogging dengan jarak yang pendek dulu, like macam 1 kilometer ke apa kan, slow. Okey, dan yang keempat, tidak menggunakan alatan senaman yang sesuai. Maksudnya kat sini macam dia tak guna alatan senaman yang sesuai lah. Macam nak main tenis tapi pergi guna raket badminton, so benda tu tak kena. Sebab bola tenis tu kan berat, so raket tenis tu memang dah berat juga, sesuai lah dengan bola tenis ni. Tapi bila guna raket badminton tu ringan, jadi bila dia akan tangan kita tu akan boleh terkehel sebab saiz raket dengan bola tu tak sesuai. Itu adalah contoh lah yang cikgu bagi. Okey, yang seterusnya masalah berkaitan sendi dan otot ni juga dia berlaku kepada yang bersukan. Pernah dengar tak kekejangan otot ataupun kram? Selalunya kalau merentas desa, selalunya akan dengar kram kan, kram kaki apa semua. Okey, kenapa terjadinya kekejangan otot? Okey, dia terjadi sebab pengecutan otot ni dia melampau dan tiba-tiba. Yang kedua, berlaku kekurangan natrium ataupun garam mineral. Dan yang ketiga, berlakunya dehidrasi. Dehidrasi ni adalah kurang air. Okey, yang seterusnya masalah berkaitan sendi dan otot ni adalah arthritis. Arthritis ni dia selalu berlaku pada orang yang berusia. Apa itu arthritis? Arthritis ni dia kemerosotan atau keradangan sendi. Maksudnya sendi dia bengkak dan kemerahan. Cuba lihat pada gambar rajah tersebut. Gambar dia punya sendi dekat jari ni bengkak kan. Okey, yang seterusnya
adalah osteoarthritis. Apa itu osteoarthritis? Dia adalah kemusnahan tulang rawan. Selalunya berlaku pada orang yang berusia. Okey, yang kedua adalah arthritis rheumatoid. Okey, ini adalah penyakit keradangan membran synovial pada sendi tangan dan kaki. Maksudnya membran synovial tadi yang kita belajar, cecair synovial tu kan dia macam pelincir kan, tapi yang ini untuk penyakit arthritis rheumatoid ni dia mempunyai keradangan pada membran synovial dia. Okay, seterusnya osteoporosis. Rasanya most of you pernah dengar tentang osteoporosis ni. Osteoporosis ni dia tulang yang ringan, poros dan mudah patah. Dia berlaku kerana kadar kehilangan mineral ataupun kalsium yang tinggi. Dia selalu berlaku pada yang berusia ataupun wanita yang sudah menopause kerana tiada hormon estrogen. Selalunya sebab itulah kalau lihat iklan susu Enlin, dia cakap untuk mengelakkan osteoporosis kepada wanita. Okey, maksudnya kat sini kalsium. Kita boleh dapatkan kalsium daripada susu. Sebab itulah kita dinasihatkan untuk minum susu untuk mengelakkan tulang yang rapuh dan mudah patah bila sudah berusia nanti. Cara untuk mengatasi masalah berkaitan sendi dan otot ni, yang pertama adalah mengambil makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus, besi, fluorin dan vitamin D untuk pembinaan otot yang kuat. Okey, contoh makanan yang kaya dengan fosforus, besi dan vitamin ini adalah sayur-sayuran lah seperti bayam, brokoli dan sebagainya. Buah-buahan juga penting ya. Contoh buah-buahan juga penting. Contoh buah-buahan yang boleh diambil untuk menguatkan otot adalah pisang, kiwi, buah naga dan sebagainya. Dengan bersenam seperti berjalan dan berjogging juga dapat mengatasi masalah berkaitan sendi dan otot. Maksudnya bersenam ni secara yang konsisten. Maksudnya secara yang mungkin dalam 3 kali seminggu. Jangan tinggal terus. Bila tinggal terus, bila nak start balik tu mesti akan rasa sengal lah pada sendi dan otot kita. Yang seterusnya ialah pola pertumbuhan manusia. Okey, seperti kita tahu, pertumbuhan manusia ada 5 peringkat bermula dengan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Okey, pada umur awak sekarang, awak 16 tahun ni kan, awak adalah pada peringkat remaja. Jika lihat pada graf lengkung pertumbuhan manusia, okey, kita tengok pada peringkat bayi. Okey, peringkat bayi yang kiri sekali. Okey, pada peringkat bayi, bayi ni kita dikategorikan sebagai kanak-kanak yang bayi ni dikategorikan daripada umur 0 hingga 3 tahun. Itu yang dikategorikan dalam golongan bayi. Okey, tak kisahlah bayi lelaki dan bayi perempuan pun, kedua-dua jantina ni diorang akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kadar pertumbuhan diorang ni sama. Kadar pertumbuhan bayi adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan cepat dan pesat. Okey, pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Sebab itulah bayi pada umur bawah pada umur 6 bulan memang tak boleh makan makanan lain selain daripada susu ibu ataupun susu formula. Okey, lagi satu, bila umur 6 bulan, bayi dah boleh makan. Dah boleh start makan makanan yang solid lah, macam makanan kita, solid food. Tapi, pastikan dalam makanan tersebut ada semua zat. Ada sayur, ada protein, ada karbo. Pastikan tak ada MSG dan sebagainya. Dan garam dan gula yang rendah. Okey, seterusnya adalah kanak-kanak. Okey, kadar pertumbuhan kanak-kanak ni dia tak secepatlah dengan semasa pertumbuhan peringkat bayi. Jika lihat daripada graf yang kali biru tu, daripada bayi dia macam turun sikit je masa kanak-kanak, sebab masa ni dia punya pertumbuhan slow sikit, perlahan sikit daripada peringkat bayi. Okey, pada peringkat kanak-kanak,
kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Makanan yang seimbang amat diperlukan semasa peringkat ini bagi pertumbuhan sel yang seimbang. Okey, yang seterusnya adalah peringkat remaja. Remaja ni awal remaja ni dia 13 hingga 15 tahun. Kedua-dua jantina ni dia mengalami pertumbuhan yang pesat. Tetapi remaja lelaki pertumbuhan dia agak perlahan berbanding remaja perempuan. Jika awak lihat kawan-kawan persekeliling awak, mostly pada umur-umur ni remaja perempuan dia orang lagi tinggi daripada remaja lelaki masa ni, sebab pertumbuhan bagi remaja perempuan adalah lebih pesat, adalah lebih tinggi berbanding remaja lelaki. Pada peringkat ini juga perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mula berlaku. Okey, pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan, dan pada masa inilah remaja lelaki diorang punya pertumbuhan akan naik dengan pesat sehingga umur 20 tahun lah diorang punya ketinggian tu boleh tinggi. Perempuan mostly diorang punya ketinggian akan berhenti pada umur 18 tahun. Okey, atas sebab ini remaja lelaki biasanya lebih besar berbanding remaja perempuan pada umur 20 tahun. Okey, pada peringkat dewasa, awak lihat masa remaja dia naik kan, graf tu naik. Masa dewasa dia konsisten jadi sama, sebab masa ni kadar pertumbuhan manusia dia hampir sifar dan dia malar tu konsisten lah. Okey, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan. Keadaan ini kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Sebab apa? Kan tadi cikgu cakap perempuan kebanyakannya dia orang punya ketinggian akan berhenti pada umur 18 tahun kan. Tetapi lelaki dia boleh dia punya ketinggian tu boleh meningkat sampai dia umur 20 tahun ataupun lebih. Dia maksudnya dia boleh lagi tinggi. Sebab tu jangan ejek orang yang rendah, sebab dia boleh meninggi lagi. Okey, pada peringkat ini hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian-bahagian tertentu lah, seperti kulit, rambut dan kuku. Tapi ketinggian manusia tu dah berhenti dah pada peringkat dewasa. Maksudnya kalau tinggi tu lah. Kalau 170 cm, 170 cm lah. Kalau 180 lah ketinggian dia. Okey, pada peringkat tua, awak nampak tak daripada dewasa kepada tua, dia macam turun sikit. Okey, maksudnya dia mengalami pertumbuhan yang negatif, iaitu saiz badan yang berkurang. Kalau awak lihat gambar nenek dan atuk kita, masa muda, dia orang tinggi, berbadan tegap dan sasa, tapi bila dah tua, dia macam mengecut, dia macam kurus. Ada yang nenek kita semakin rendah, semua kan. Okey, pada peringkat ini, pertumbuhan manusia memang terhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusut dan mengecil di bahagian-bahagian otot serta kulit mula mengering. Maksudnya kulitnya dah tak anjal. Cuba lihat pada graf lengkung pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Okey, conclusionnya dekat sini, apa yang cikgu cerita tadi pasal pertumbuhan lelaki dan perempuan ni, pertumbuhan lelaki adalah lebih pesat berbanding dengan perempuan pada peringkat-peringkat umur tertentu lah. Maksudnya macam tadi cikgu cakap, perempuan dia lagi tinggi pertumbuhan dia daripada lelaki pada umur 13 hingga 15 tahun. Tapi bila umur 18 dia terhenti kan. Tetapi lelaki boleh pertumbuhan dia boleh lagi meningkat pada usia 20 tahun dan mungkin juga lebih. Maksudnya graf ni nak cakap lelaki ni dia punya pertumbuhan tu lagi tinggi daripada perempuan.